Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk 7.3 aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, di bawah bidang pembelajaran 7 kadar tindak balas. Aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Kadar tindak balas adalah penting dalam kehidupan harian sama ada yang berlaku di dalam rumah atau dalam industri. Pernahkah anda terfikir bagaimanakah caranya memasak makanan dengan lebih cepat? Ya, di sini terdapat dua gambar iaitu bagaimana cara kita hendak memasak daging supaya daging lebih cepat dimasak atau lebih cepat empuk. Bolehkah anda fikirkan? Faktor yang pertama adalah faktor saiz. Kita lihat dari segi tindakan ubat. Ini adalah tablet antacid. Tablet antacid digunakan untuk merawat penyakit gastrik. Kebiasaannya, doktor akan menggalakkan pesakit untuk mengunyah tablet berbanding dengan cara menelan. Mengapa? Ini kerana memecahkan tablet kepada saiz yang lebih kecil akan menambahkan jumlah luas permukaan yang terdedah dan ini akan meningkatkan kadar tindak balas ubat dengan asid di dalam perut. Kita lihat dari segi memasak makanan untuk faktor saiz. Terdapat dua saiz daging. Yang pertama dalam bentuk hirisan kecil atau kepingan kecil, manakala yang kedua dalam bentuk saiz yang lebih besar. Daging yang dipotong halus lebih cepat masak. Ini kerana kepingan daging yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar. Jadi, lebih banyak permukaan daging yang akan terdedah kepada haba. Lebih banyak permukaan daging akan menyerap haba. Jadi, daging yang dipotong halus akan lebih cepat masak. Faktor yang kedua iaitu faktor suhu. Okey, kita lihat dari segi pembersihan. Mencuci pakaian dengan sebut deterjen dan air panas dapat menggabungkan dua faktor yang meningkatkan kadar tindak balas. Jadi, proses mencuci pakaian akan menjadi lebih cepat dalam dua keadaan ini. Kita lihat dari segi pengendalian makanan bagi faktor suhu. Apakah ini? Ini adalah peti sejuk. Kebiasaannya, kita menyimpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Mengapa? Dalam peti sejuk, suhunya lebih rendah. Pada suhu rendah, bakteria menjadi tidak aktif. Maka, kadar penguraian makanan oleh bakteria menjadi rendah. Disebabkan itu, makanan akan tahan lebih lama. Faktor ketiga adalah faktor mangkin. Kita lihat bagaimana pengubah bermangkin berfungsi. Ini adalah pengubah bermangkin. Kereta moden dipasang dengan pengubah bermangkin untuk mengurangkan pencemaran udara. Gas exhaust dari kenderaan mengandungi bahan pencemar. Bagaimana penukar bermangkin ini berfungsi? Kita lihat rajah berikut. Mangkin platinum digunakan dalam pengubah bermangkin. Apabila baki hidrokarbon tak terbakar, karbon monoksida dan nitrogen oksida akan mengalir melalui pengubah bermangkin dan ia akan menghasilkan air, karbon dioksida dan nitrogen.
Kegunaan mangkin di dalam perindustrian. Asid sulfurik pekat yang digunakan dalam industri dihasilkan melalui proses sentuh. Bahan mentah yang digunakan ialah sulfur atau biji sulfida, udara dan air. Mangkin yang digunakan dalam proses sentuh ini adalah vanadium 5 oksida yang di mana suhunya adalah sebanyak 450 hingga 550 darjah Celsius dan bertekanan 1 atmosfera. Proses yang seterusnya adalah proses Haber, iaitu proses penghasilan amonia secara industri. Proses Haber ini menukarkan nitrogen atmosfera menjadi amonia melalui tindak balas dengan hidrogen bermangkin serbuk besi iaitu ferrum di bawah suhu 450 sehingga 550 darjah Celsius dan tekanan 2 atmosfera. Proses yang ketiga adalah proses penghidrogenan iaitu proses pembuatan margarin. Proses penghidrogenan ini adalah tindak balas kimia antara molekul hidrogen dan satu lagi sebatian atau unsur, biasanya dengan kehadiran mangkin, nikel atau platinum. Proses ini dijalankan di bawah suhu 200 darjah Celsius dan tekanan 60 atmosfera. Akhir sekali adalah aplikasi faktor tekanan semasa memasak makanan. Pada tekanan tinggi, takat didih air menjadi lebih rendah. Makanan lebih cepat masak pada tekanan tinggi kerana takat didih makanan menjadi lebih rendah. Ini adalah periuk tekanan yang digunakan oleh ibu-ibu di dapur. Penggunaan periuk tekanan menjadikan masa memasak makanan lebih pendek. Baiklah, di akhir pembelajaran hari ini, cikgu minta kamu lengkapkan modul Master Kimia muka surat 114 dan uji kendiri 7.3 buku teks anda muka surat 242. Terima kasih dan berjumpa lagi.